Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya. Kita sama-sama diberi peluang untuk duduk di rumah Allah, untuk sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih kita beri tumpuan kepada pengajaran dan pedoman. Lebih-lebih lagi dalam suasana kita pada hari ini. Kalau kita lihat bagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam begitu hebat. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikagumi, dihormati, disanjung. Dan apa yang berlaku pada hari ini, sebagaimana isu yang terbaru yang berlaku letupan di Paris, dan dalam masa sama yang dituduh, yang dijadikan sebagai bahan untuk sasaran ialah Islam dan umatnya. Sebagaimana pada hari ini kita lihat, mereka musuh-musuh Islam ataupun orang bukan Islam sering menuduh orang Islam dengan terorisnya, dengan pengganasnya, dengan sifat-sifat buruk yang lain. Dan boleh katakan apa yang berlaku di Perancis, di Paris, boleh katakan seluruh dunia mengambil bahagian dalam menunjukkan kesedihan mereka, dalam menunjukkan keprihatinan mereka, dalam menunjukkan bahawa mereka sangat menentang dengan apa yang berlaku. Cuma persoalan yang boleh kita timbulkan, sejauh mana ke dunia bangkit apabila Iraq diserang, dibom, apabila Palestin diserang, sehingga pada hari ini berterusan. Baru-baru ni kita tengok bagaimana wanita yang tak ada apa-apa senjata ditembak dalam keadaan yang mengerikan. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Mesir dan sebagainya. Seolah-olah dunia tidak memandang perkara tersebut dan tidak melihat ia satu kezaliman, satu keganasan, satu perkara yang patut kita sama-sama selesaikan. Tapi dengan apa yang berlaku di Perancis ataupun di Paris, ramai yang bangkit. Boleh katakan seluruh negara bangkit dalam memperjelaskan apa yang berlaku. Walau bagaimanapun, Islam hari demi hari dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang pelbagai. Memang kita tak nafikan bahawa Islam tidak menganjurkan kepada kita dengan keganasan. Islam tidak menunjukkan kepada kita dengan kita boleh bunuh orang suka begitu sahaja. Islam tidak ajar kita menzalimi orang lain, kita menindas orang lain dan sebagainya. Cuma apa yang berlaku kalau kita lihat kepada kajian-kajian yang berbagai yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji kita, jelas menunjukkan kepada kita bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah merupakan perancangan musuh-musuh Islam. Kalau kita lihat dahulu yang berlaku 11 September, ia juga sudah dijelaskan oleh para pengkaji, para ulama kita, bahawa ia satu rancangan yang telah dirancang secara rapi oleh musuh-musuh Islam. Dan dengan itu kita lihat Islam dan umatnya juga dituduh melakukan perkara tersebut, melakukan zaliman sehingga mereka serang itu, ini dan sebagainya. Dengan apa yang berlaku pada hari ini pun perkara yang sama juga.
ada golongan-golongan tertentu yang menamakan diri mereka dengan Islam, akan tetapi mereka sangat jauh dengan panduan Islam yang sebenar. Mereka menamakan diri mereka dengan Islam, akan tetapi di belakang mereka adalah musuh-musuh Islam. Di belakang mereka adalah golongan-golongan yang nak menghancur dan memusuhi Islam dan nak melenyapkan Islam daripada muka bumi ini. Walau bagaimanapun, kita selaku umat Islam, kita tetap dengan keimanan kita, kita tetap dengan keyakinan kita, kita tetap dengan Islam yang kita fahami, yang kita pelajari, yang kita ambil daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain dengan cara yang penuh berhikmat, dengan cara yang penuh tata tertib, dengan cara yang betul sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita. Dan begitu juga dalam siri-siri perbincangan kita lebih nak kaji, kita lebih nak kupas apakah yang sepatutnya kita buat persediaan. Dan persediaan ini sama ada dalaman kita, sama ada luaran kita. Apakah persediaan-persediaan yang boleh menyebabkan kita semakin hari semakin sayang kepada Islam, yang menyebabkan kita semakin hari semakin memahami Islam, yang menyebabkan kita semakin hari semakin mempertahankan Islam dan umatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca sirah, kaji perjalanan dakwah dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lebih meyakinkan lagi, lebih memantapkan lagi, lebih memahamkan lagi kita dalam kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi pengajaran, pedoman yang kita boleh ambil daripada peristiwa bagi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul. Pedoman dan pengajaran yang ketujuh yang boleh kita jadikan dia sebagai panduan ialah pengalaman pendakwah berkelana, bergaul dengan orang ramai, memahami adat, situasi dan masalah mereka, memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. Pendakwah yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan mereka yang mempunyai berbagai aliran adalah golongan yang gagal dalam dakwah Islam. Orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka, seruan mereka tidak akan dapat diterima oleh akal, kerana orang ramai melihat mereka jahil tentang kondisi dan permasalahan masyarakat. Jadi apa yang disebut permulaan di sini sebagai seorang pendakwah, untuk kita berjaya dalam dakwah, kita mesti mencari, menimba pengalaman-pengalaman yang pelbagai. Sebab itulah kalau kita lihat para ulama kita, mereka kebanyakannya bermusafir. Kalau kita lihat kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i kita lihat kepada para sahabat dan sebagainya, kita lihat kepada kebanyakan daripada ulama-ulama kita yang masyhur, kebanyakan mereka bermusafir. Mereka pergi ke tempat yang pelbagai, mereka terjun dalam masyarakat. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sahaja, bahkan mereka hidup secara bermasyarakat. Mereka memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka melalui detik-detik yang pelbagai dalam kehidupan mereka. Maka semua perkara itu sebenarnya memberikan kepada kita panduan yang jelas, memberikan kepada kita satu perkara yang jelas dalam kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Oleh kerana kalau kita lihat bagaimana Rasulullah, kalau kita lihat dalam dakwah dia sendiri pun, bagaimana adanya Rasulullah berhijrah ke situ ke sini, Rasulullah berjalan, bermusafir dan sebagainya. Semua itu dilakukan, dan dalam permusafiran itu apa yang diambil ialah mencari pengalaman-pengalaman yang berguna. Dan kita sendiri pun kalau orang tua dengan orang muda, biasa orang tua ni akan menggunakan istilah orang tua makan garam dahulu, ataupun apa dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan sebagainya. Mereka sepatutnya dijadikan sebagai rujukan, kerana mereka sudah mengalami pelbagai keadaan
pelbagai situasi, dan dengan itu mereka boleh mencari yang terbaik untuk diambil dalam kehidupan. Begitu juga lah dalam dakwah, lebih lagi dalam konteks dakwah dan sebagainya, kita perlu terjun ke dalam masyarakat, kita perlu bergaul dengan masyarakat, kita perlu melihat masyarakat yang pelbagai. Lebih lagi kalau masyarakat pada hari ini macam-macam. Ada orang yang guna akal semata-mata, ada orang guna panca indera yang 5 yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam lagi yang berlaku. Bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka yang pelbagai ini? Contoh dalam dakwah, kalau kita lihat kepada golongan etis yang menggunakan akal fikiran mereka sebagai mereka mendapat maklumat dan sebagainya, apa yang perlu kita jelaskan? Sebagaimana mereka percaya bahawa sesuatu benda yang ada itu boleh dibuktikan dengan hawas, dengan panca indera yang 5. Kalau nak menentukan sesuatu perkara itu ada, mesti kita boleh bukti sama ada kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh rasa, kita boleh lihat. Ada 5 panca indera semua, yang mana mereka kata dengan kita boleh buktikan dengan 5 panca indera tersebut menunjukkan sesuatu itu ada. Bagaimana kalau dia jumpa dengan kita, dia tanya, mana bukti Allah Subhanahu wa taala ada? Mana dalil yang kamu kata Allah Subhanahu wa taala itu ada? Kalau dahulu, kalau kita belajar dalam ilmu dahulu, memang dia kaji satu persatu. Bagaimana kita nak jawab kalau kita ditanya manakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dan kisah sebagaimana yang berlaku di Sabah, ada seorang guru dia mengajar kepada anak murid dia. Dia kata kalau kita nak mengetahui sesuatu perkara itu ada, mesti kita boleh buktikan dengan kita dapat lihat, kita dapat rasa, kita dapat sentuh, kita dapat dengar, dan kita dapat hidup. Maka dia kata, wahai kamu orang Islam, kamu dakwa adanya Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu boleh lihat? Adakah kamu boleh dengar? Adakah kamu boleh rasa? Adakah kamu boleh sentuh dan sebagainya? Maka mereka kata tidak. Jadi kalau kamu tak boleh buktikan dengan 5 perkara ini, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tak ada. Jadi bagaimana kalau kita nak jawab kepada mereka? Takkan kita nak jawab, kita baca qul huwallahu ahad. Dalam Al-Quran jelas Allah Taala sebut qul huwallahu ahad, menunjukkan Allah Taala ada. Mereka jelas-jelas tak percaya kepada Al-Quran. Mereka jelas-jelas tak percaya kepada apa yang daripada hadis daripada Rasulullah dan sebagainya. Maka bagi golongan yang menggunakan akal, jawapan kita pun kita guna akal juga. Kebetulan ada seorang anak murid yang cerdik, dia jawab. Dia kata kalau betul apa yang didakwa oleh cikgu, oleh guru, maka saya tanya satu perkara. Dia kata cikgu ada di hadapan saya, cikgu mengajar kami dengan baik, dengan elok. Cuma saya tanya satu soalan, di manakah akal cikgu? Kalau cikgu kata ini bukan, ini kepala, ini rambut, di mana akal cikgu? Saya tak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak boleh itu. Jadi menunjukkan kalau begitu, ini menunjukkan cikgu tak ada akal. Kalau cikgu tak ada akal, artinya bodoh ke, gila ke, apa dan sebagainya. Jadi maksudnya di situ banyak lagi perkara lain yang mana kita kena jawab sesuai dengan si penanya. Sebab itulah bagaimana Rasulullah dengan pengalaman yang ada, dengan wahyu yang ada dan sebagainya, semua situasi yang dilalui dapat dijawab, dapat diperbaiki, diperbetulkan dengan baik. Kenapa? Kerana dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan sebagainya. Begitu juga lah kita dalam kita menyampaikan dakwah, dengan kita mencari pengalaman-pengalaman yang berbagai, maka lebih senang untuk kita sampaikan, dan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu lebih mudah menerima. Begitu juga sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama, dia perlu hidup bersama mereka di masjid, di majlis,
dan dalam masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin mengislah golongan buruh dan peladang, dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan di kilang, makan bersama di rumah mereka dan berbual dengan mereka dalam persekitaran masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin mengislah urus niaga yang berlaku dalam masyarakat, dia patut bergaul dengan mereka di pasar, gedung perniagaan, kilang, kelab dan majlis mereka. Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik, dia adalah bercampur dengan ahli-ahli politik, mengenali organisasi mereka, mendengar ucapan mereka, membaca perjalanan program dan parti mereka. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran mereka tinggal, latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hal tuju mereka, agar dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka tentang sesuatu perkara dan perkara tersebut tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri. Lantaran itu dia dapat mengetahui bagaimana melakukan pengislahan terhadap mereka melalui strategi yang tidak mendorong mereka memeranginya disebabkan rasa benci dan beremosi. Jadi dia bawa contoh kepada kita. Kalau kita nak menyampaikan dakwah kepada buruh dan peladang, kita juga kena mengetahui seluk-beluk berkaitan dengan pertanian, peladangan dan sebagainya. Begitu juga kalau kita nak menyampaikan dakwah kepada ahli perniagaan, kita mesti kena tahu juga seluk-beluk perniagaan dan sebagainya, supaya dia boleh dijadikan sebagai bahan isu perbualan dan sebagainya, supaya mudah kita menyampaikan kepada mereka. Begitu juga lah kepada golongan-golongan yang pelbagai. Maksudnya di sini, apa yang dibawa oleh pengarang kita, kalau kita nak menyampaikan golongan remaja, kita kena mengetahui seluk-beluk berkaitan dengan remaja, apakah yang disukai, apa yang dibenci, apa yang biasa berlaku kepada golongan remaja dan sebagainya. Sebagaimana kalau sekarang ni biasanya kita buat, kita dakwah kepada mak rempit. Contoh, kalau kita nak sampaikan dakwah kepada mak rempit, mestilah kita juga mengetahui seluk-beluk berkaitan dengan mak rempit. Ada semua orang kata kalau kita nak sampaikan dakwah kepada mak rempit, kita juga kena berpakaian sebagaimana mak rempit. Kalau mereka pakai pakaian tertentu, kita pakai juga semasa kita nak sampaikan dakwah kepada mereka. Sebab itulah kalau kita tengok pendakwah-pendakwah kita pada hari ini, mereka apabila terjun ke lapangan yang pelbagai, mereka boleh sesuaikan keadaan mereka dengan lapangan tersebut. Contohnya golongan apa yang mereka nak dakwah, maka mereka cuba sedikit sebanyak supaya dapat masuk kepada golongan mereka. Cuma persoalan yang timbul, bagaimana kita menyampaikan dakwah kepada mereka ataupun kita terkesan dengan dakwah mereka. Sebab ada golongan semua orang tu dia kata, saya nak menyampaikan dakwah kepada mak rempit, tiba-tiba dia dengan cara pakaian mak rempit 24 jam. Itu orang panggil, bukan dia menyampaikan dakwah, dia telah didakwahkan. Jadi sebab itulah kadang-kadang memang tidak dinafikan, memang baik kita nak menyampaikan dakwah kepada mak rempit, kita apabila bersama dengan golongan mereka, kita cara berpakaian ataupun hampir, ataupun kita boleh bersama dengan mereka, tapi janganlah pula kita sampai 24 jam kaya tersebut kita pula jadi bos rempit ataupun sebagainya dan seumpamanya. Jadi maksud di sini, kalau kita nak terjun sebagaimana istilah Melayu lah, nak bersama dengan harimau kena belajar itu, ini ada istilah Melayu yang menunjukkan kepada kita, kalau kita nak bergaul dengan golongan-golongan tertentu, maka kita mesti mengetahui terlebih dahulu apakah yang sepatutnya kita boleh menyebabkan kita boleh masuk, boleh bersama dengan mereka. Begitu juga dengan dakwah, bagaimana Rasulullah sendiri pun, dia boleh masuk dengan anak muda pun, dia boleh masuk dengan orang tua pun, Rasulullah boleh masuk dengan orang Islam yang betul-betul memegang Islam pun boleh masuk. Rasulullah dengan orang Islam yang masih baru dengan Islam, yang mereka belum memahami agama Islam dan sebagainya pun, Rasulullah boleh masuk. Kerana hikmah Rasulullah SAW. Maka oleh kerana itulah, sebagaimana yang disebut lagi oleh pengarang kita, itulah pengalaman hidup dan pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Ini membolehkannya merealisasikan firman Allah,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Begitu juga alangkah indahnya kata-kata yang maksud khatibun nas ala qadri uqulihim aturiduna an yukadziballaha wa rasulahu. Hendaklah kamu berucap dengan manusia mengikut tahap kemampuan akal mereka. Adakah kamu mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi dimaksud di sini kalau kita nak menyampaikan kepada golongan tertentu, biarlah kita boleh masuk dengan kemampuan tahap mereka dan sebagainya. Sebab itulah kalau pada hari ini kadang-kadang isu yang biasalah, yang biasa kita dengar, iaitu berkaitan dengan khutbah ataupun apa, kadang-kadang khutbah yang dibuat itu kadang-kadang sama saja. Di kampung pun macam tu, kalau di bandar pun dengan khutbah yang sama, satu khutbah. Kadang-kadang khutbah tersebut sesuai dengan masyarakat bandar, tapi kurang sesuai dengan masyarakat kampung dan sebagainya. Kalau dahulu dengan cara berkhutbah, tapi sekarang ini dengan apa yang berlaku, sebagaimana yang dibahaskan, dibincang juga bagaimana kita nak sampai kepada masyarakat mengikut kepada tahap-tahap mereka. Kalau tidak pada ini, kadang-kadang masyarakat sendiri pun kadang-kadang suka kalau kita buat mengajar di masjid, kita belajar berkenaan dengan ibadah, dengan solat ataupun dengan puasa, zakat, haji. Oh, dia kata saya daripada kecil lagi dah belajar solat, daripada kecil lagi dah belajar puasa, itu ini. Tapi kadang-kadang kita belum kaji lagi adakah solat kita solat yang betul, solat dan sebagainya. Walaupun kita dah belajar daripada kecil belajar solat, oh dia kata tak ada kelas dah, dia kata belajar solat, belajar itu belajar ini, tak belajar yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kita nak kaji yang tinggi-tinggi, yang lebih-lebih, kadang-kadang kita tak mampu. Yang rendah-rendah itulah sepatutnya kita dahulukan yang fardu ain. Adakah kita terlepas dengan fardu ain, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan baca Quran kita, dengan itu yang mula-mula kita patut perbetulkan. Kadang-kadang kita lebih nak kepada yang tinggi-tinggi, sehingga yang fardu ain pun ramai terlepas. Kalau pada hari ini kalau kita lihat, kadang-kadang dengan jenazah pun ramai yang daripada kita, kalau berlaku kematian, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu diuruskan dan sebagainya, kadang-kadang kita masih lagi perlu meningkatkan keyakinan, keimanan kita, keilmuan kita berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Lebih lagi lah dengan kehidupan kita yang boleh menyelamatkan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan di sini maksudnya daripada yang ketujuh ini, kita bergaul dengan masyarakat, kita terjun dalam masyarakat. Jangan kita hidup seorang diri, bahkan kita hidup untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita menyelamatkan diri kita, dalam masa sama kita cuba selamatkan juga orang lain. Kita memperbaiki diri kita, dalam masa sama kita jangan lupa untuk memperbaiki juga orang lain. Kita cuba memahamikan diri kita, dalam masa sama jangan kita lupa untuk memahamkan juga orang lain, supaya kita selamat, supaya orang lain juga selamat. Apabila kita diumpamakan sebagai masyarakat, kita hidup dalam keadaan keselamatan, keamanan, maka kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketujuh, carilah pengalaman yang pelbagai untuk kita teruskan agenda dakwah kita kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Yang ke-8, dari masa ke semasa, pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri. Dalam tempoh itu, ruhnya berhubung dengan Allah Jalla Sya'nuh. Jiwanya dibersihkan daripada kekotoran akhlak tercela dan kehidupan kacau bilau di sekelilingnya. Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah muhasabah diri. Andainya dia cuai melakukan kebaikan, tergelincir dari landasan yang dituju dan menjauhi jalan hikmah, boleh jadi dia melakukan kesilapan dalam cara, manhaj dan jalan, atau dia tenggelam bersama orang ramai dalam perdebatan dan perbincangan.
sehingga dia lupa daripada zikrullah, bermesra dengannya, dan lupa memperingati akhirat, sama ada syurga maupun neraka. Jadi apa yang disebutkan juga di sini kepada kita, kita mesti peruntukkan juga masa kita untuk kita bersendirian, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bangun pada waktu malam, untuk kita bermunajat, mengakui kelemahan diri kita, kita mengingati akan kesalahan, kelalaian, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana para ulama, para nabi, para rasul, mereka telah mewajibkan diri mereka dengan qiyamul lail, bangun pada waktu malam, bangun dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan seorang diri, dalam keadaan orang lain sedang nyenyak, tidur dan sebagainya, bermuhasabah, memperbetulkan, mengingati dosa-dosa yang telah lalu, membersihkan jiwa dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Dan kalau kita lihat ada zikir-zikir pada hari ini pun banyak zikir-zikir munajat yang telah dialunkan, yang telah kita ingat sendiri. Macam-macam zikir yang boleh kita lakukan, boleh kita sebut, boleh kita lafazkan semasa kita bangun, semasa kita menunaikan ibadat dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang pendakwah ataupun lebih kepada hamba Allah, kena peruntukkan juga masa untuk kita bersendirian, untuk kita mengingati kembali apakah yang telah kita lakukan. Adakah kita lakukan kebaikan ataupun tidak? Adakah kita telah melakukan kebaikan dan kita meneruskan kebaikan tersebut? Adakah kita melakukan kesalahan, kesilapan dan kita cuba memperbetulkan, memperelokkan, dan kita cuba mengubah daripada maksiatan kepada ketaatan kepada Allah ataupun tidak. Jadi sangat penting kepada kita untuk bangun. Dan juga kalau bagi pendakwah lebih lagi lah, kena lihat bagaimana cara yang telah digunakan, bagaimana manhaj dan sebagainya. Lebih lagi lah kalau pada hari ini, kalau kita lihat masyarakat pada hari ini sangat-sangat memerlukan kepada pembaikian dalaman. Kita lihat pada hari ini banyak perbalahan-perbalahan, tuduh-menuduh. Kalau kita lihat pada hari ini banyak daripada masing-masing mencari kesilapan masing-masing orang lain. Kita lihat kalau kita buka media massa pada hari ini, kita buka Facebook, kita buka akhbar, kita buka apa-apa saja dengar dalam TV dan sebagainya, banyak yang dipaparkan kepada kita masing-masing seolah-olah membuka aib orang lain, seolah-olah kita tidak menilai kepada aib yang ada pada diri kita, sehingga fitnah-fitnah ditaburkan, sehingga macam-macam rekaan yang telah direka dan sebagainya, ada yang betul, ada yang tak betul dan sebagainya, sehingga masyarakat awam rasa keliru. Masyarakat pada hari ini, kalau kita menjadi seorang masyarakat awam dan sebagainya, kita pun keliru dengan apa yang berlaku pada hari ini. Macam-macam tomahan, macam-macam yang berlaku, dan kadang-kadang perkara tersebut puncanya kenapa? Kerana hasil daripada masing-masing tidak menilai diri masing-masing, masing-masing tidak melihat kekurangan yang ada pada diri masing-masing, akan tetapi seolah-olah masing-masing menilai kehebatan, kekuatan, kebijaksanaan yang ada, sehingga tidak menilai kepada kebaikan, kehebatan, kebijaksanaan yang ada pada orang lain. Maka oleh kerana itulah, cuba kita peruntukkan waktu untuk kita bermunajat, untuk kita muhasabah, untuk kita menilai kembali apa yang telah kita lakukan. Maka insya-Allah kita akan diberi ketenangan, kita akan diberi tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Taala panggil kita, kita akan menjadi orang yang baik insya-Allah. Maka disebut perdebatan tersebut menyebabkannya lupa tentang kesengsaraan dan kesakitan hati. Kalau kita pada ini macam-macam perdebatan, masing-masing saling cabak-cabak, masing-masing saling
dedah-mendedah itu ini sehingga berlaku cabar-mencabar, sehingga berlaku macam-macam yang berlaku dan sebagainya. Dan kalaulah terlalu banyak perdebatan, maka kalau kita kaji sedikit perdebatan dalam Al-Quran, kalau kita rujuk kepada apa yang berlaku kepada para Nabi dan para Rasul, mereka menggunakan perdebatan untuk jalan yang terakhir. Tak ada laluan lain. Jalan pertama tak ada, jalan kedua tak ada, jalan ketiga tak ada. Maka mereka menggunakan perdebatan, dan perdebatan yang berlaku pun ada tujuan. Perdebatan yang berlaku pun ada matlamat dan sebagainya, supaya apa yang kita lakukan itu tidak lari daripada maksud yang diinginkan. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut memang manusia ini, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, memang manusia ini suka kepada perdebatan. Dan kadang-kadang apabila berlaku perdebatan, kita suka untuk mengawal hawa nafsu kita, kita suka untuk mengawal diri kita dan sebagainya, sehingga berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Walaupun begitu, perdebatan sangat penting. Sebagaimana kalau kita pada hari ini pun Zaki naik, kalau kita buka dalam media masa pada hari ini, bagaimana menunjukkan bahawa macam-macam soalan yang diajukan kepadanya, bagaimana jawapan yang disebut oleh beliau. Kita boleh ikut bagaimana yang ditunjukkan oleh beliau, dijawab dengan hati yang perumpamaan-perumpamaan tertentu, dijawab dengan cara baik dan sebagainya, sehingga orang bukan Islam yang tanya soalan boleh menerima jawapan yang diberikan. Jadi maksudnya di sini kita gunakan ke arah yang baik, bukan kita gunakan ke arah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, tahajud dan qiyamul lail menjadi fardu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya sunat kepada orang lain. Kalau Rasulullah bagaimana dia jadikan fardu qiyamul lail. Kalau kita baca qiyamul lail Rasulullah sehingga tatawaramat qadamah, pecah tumi-tumi Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis, Rasulullah bangun qiyamul lail, Rasulullah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pecah tumi-tumi Rasulullah. Kuat kita pecah dengan ibadat kita dan sebagainya, sehingga Rasulullah ini, walaupun Rasulullah maksud telah diampunkan dosa-dosanya, Rasulullah maksud, akan tetapi Rasulullah beribadat sedemikian rupa sehingga ditanya kepada Rasulullah, kenapa kamu buat sedemikian sehingga kamu beribadat pecah tumi-tumi kamu kerana kuat beribadat? Maka Rasulullah SAW jawab, afala aku mu'abdan syakura, tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tanda syukur yang dilakukan, sehingga kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan ibadatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah dia bangun, dia solat satu rakaat, dia baca satu surah. Surah yang paling panjang sekali dalam Al-Quran iaitulah surah Al-Baqarah. Satu rakaat surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah rukuk sama lama dengan Rasulullah berdiri. Rasulullah sujud sama lama masa itu dengan Rasulullah SAW berdiri. Jadi maksudnya di sini bagaimana ibadat Rasulullah, dan ketika itulah ia sebenarnya kalau kita bangun sebagai kekuatan jiwa kepada kita dan sebagainya. Kalau kita bangun qiyamul lail, kita bangun menunaikan ibadat pada waktu malam. Kerana bangun ibadat pada waktu malam ini, dia mengelak daripada kita menjadi riak. Kalau kita bangun, kadang-kadang ada orang bangun qiyamul lail, kadang-kadang dia pun betul-betul jabat besok, oh dia kata semalam saya bangun hujan lebat lah dia. Nak cerita mula-mula hujan lebat, padahal sebut dia bangun qiyamul lail semalam hujan lebat lah pukul 3 semalam. Kalau saya pun pakai itu ini dan sebagainya, sebaik masa itu saya sedang solat, sambung lagi sebaik saya sedang solat dan sebagainya. Jadi maksud di sini, kenapa perlunya kita bangun qiyamul lail, kita bangun pada waktu malam dan sebagainya? Karena sebagaimana disebut para ulama, dia lebih mengikhlaskan lagi amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada ketika itu manusia semua tidur dalam kegelapan malam dan sebagainya. Maka kecualilah kalau kita cerita pada orang lain, kalau kita pula sebut semalam waktu ini dan sebagainya macam-macam. Jadi maka dengan bangun qiyamul lail ini banyak faedahnya, mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengelak kita daripada kita riak, mengelak kita daripada tidak ikhlas kepada Allah dan sebagainya. Jadi kena melazimi, kita pun kena ambil bahagian juga untuk kita sama-sama bangun, sama ada tahajud qiyamul lail
dan sebagainya. Orang yang sepatut mengambil berat amalan sunnah ini ialah para pendakwah ke jalan Allah, syariat dan syurganya. Jadi bagi mereka yang nak menjadi seorang pendakwah, penyampai risalah dan sebagainya, lebih lagi lah, kerana mereka akan berhadapan dengan ujian pelbagai. Maka di waktu malam lah mereka bangun bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekuasaan, tentang kemampuan dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan dengar permintaan, Allah Ta'ala akan dengar rayuan daripada kita. Khulwah, bersendirian, tahajud dan qiyamul lail di penghujung malam mempunyai kelazatan yang tidak diketahui kecuali mereka yang Allah muliakan melalui amalan-amalan tersebut. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata seketika selepas bertahajud dan beribadat, kelazatan yang kami kecapi jika diketahui oleh raja-raja, pasti mereka akan memerangi kami demi memperolehinya. Dia sebut khulwah, bersendirian. Tapi kita biasanya kalau dengar khulwat itu biasanya berdua-duaan antara lelaki dan wanita. Dan pada itu macam-macam tangkapan-tangkapan yang telah dilakukan antara perkara tersebut yang berlaku dalam masyarakat kita. Lebih lagi lah kalau sambutan-sambutan tarikh-tarikh tertentu, perayaan-perayaan tertentu dan sebagainya, lagi ramai remaja-remaja yang berkhulwat antara lelaki dan wanita, berdua-duaan antara lelaki dan wanita dalam bilik tentu, tempat sunyi dan sebagainya. Tapi yang dimasukkan di sini dengan khulwah ialah kita bersendirian, berseorangan. Kita mengaju, menghadap diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menunaikan tahajud, qiyamul lail, sehingga kita mencapai kelazatan daripadanya. Sehingga Ibrahim bin Adham menyebut, kalaulah raja-raja mengetahui tentang kelazatan yang kami lalui, yang kami rasai dengan kami melakukan qiyamul lail, dengan kami tahajud, nescaya mereka akan perangi kami untuk mendapatkan kelazatan tersebut. Jadi sebab itulah kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka yang bangun pada waktu malam solat, mereka yang baca Quran pada setiap hari begitu banyak, mereka yang mewajibkan diri mereka dengan zikir-zikir tertentu dan sebagainya, kerana mereka sudah mencapai kelazatan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang berlaku pada hari ini, ramai yang menganggap ibadat itu sebagai bebanan, ibadat itu sebagai satu kesusahan, kepayahan. Sebab itulah ramai yang sukar, ramai yang tak solat, ramai yang tak buat perintah Allah dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang berada pada peringkat orang muttaqin, orang mukhlisin, orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memandang perintah Allah itu satu kelazatan. Mereka solat, mereka rasa lazat semasa mereka solat. Mereka baca Quran, mereka rasa lazat, kemanisan baca Quran. Mereka berpuasa, mereka rasa kemanisan berpuasa dan sebagainya. Cuma kita, bilakah kita mencapai tahap sedemikian sehingga kita lakukan ibadat, kita rasa manis. Dalam beriman pun Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, halawah al-iman, kemanisan iman. Bagaimana ada satu peringkat yang mencapai tahap kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita akan rasa lazat, kita akan rasa manisnya beriman, kita akan rasa beruntungnya kita beriman, beruntungnya kita mengakui keesaan Allah dan sebagainya. Jadi nak sampai kepada tahap tersebut memerlukan kepada mujahadah. Nak sampai kepada tahap kita akan rasa solat itu manis, solat itu lazat. Nak sampai tahap kepada kita menganggap puasa itu manis, puasa itu merupakan satu kelazatan dan sebagainya, mestilah melalui jalan mujahadah, jalan tazkiyah, jalan kita membersihkan diri kita daripada kekotoran. Kalau dalam diri kita ada kekotoran, dalam diri kita ada maksiat dan sebagainya, sukar untuk kita merasai kelazatan, sukar untuk kita merasai kemanisan dalam kita beribadah. Tapi kalau diri kita bersih, kalau jiwa kita bersih,
hati kita bersih, hati kita dekat dengan Allah, hati kita dipenuhi dengan Al-Quran, dengan zikir dan sebagainya, kita akan sampai kepada tahap kemanisan dalam beribadah. Kita solat lama pun tak rasa lama. Kita puasa walaupun setiap Isnin Khamis kita puasa, tapi kita tak rasa puasa itu membebankan. Kita tak rasa puasa itu berat, susah. Kita baca Quran, walaupun kita baca Quran setiap hari pada waktu pagi, waktu petang, waktu malam dan sebagainya, kita tak akan rasa baca Quran itu buang masa. Baca Quran itu berat, susah dan sebagainya, kerana kita dah menggapai kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Maka kita tak peliklah bagaimana ada orang yang boleh ibadat begitu banyak. Kalau kita baca kisah-kisah para salihin, kalau kita baca kisah para muttaqin, para ulama-ulama, para salafus saleh, maka kita tengok hebatnya mereka. Kenapa? Kerana mereka mendapat kelazatan dalam beribadat. Mereka dapat kelazatan, kemanisan, dan mereka mendapat roh sebenar dalam mereka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah dia kata cukuplah untuk pedoman kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah taala telah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqtan wa aqwamu qila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh daripada waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sedialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih kental betul bacaannya, lebih tetap betul bacaannya. Jadi daripada ayat ini jelas kepada kita, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita peruntukkan juga waktu kita dalam sehari semalam. Kita peruntukkan untuk kita bangun bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita tanam azam dalam diri kita supaya Allah Ta'ala pilih kita tergolong dalam golongan orang yang boleh bangun waktu malam, bangun dalam keadaan kita bermunajat, dalam kita berzikir kepada Allah, dalam kita baca Quran, dalam keadaan kita solat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu lebih lagi lah kita akan rasa kemanisan, kelazatan, dan kita akan lebih menyayangi agama Islam dan sanggup kita mempertahankannya walaupun keadaan sekalipun. Jadi itulah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan permulaan wahyu sehinggalah hijrah ke Habsyah. Apakah yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula Rasulullah menerima wahyu sehinggalah hijrah ke Habsyah, dan apakah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita boleh jadikan ia sebagai sandaran, sebagai saluran untuk kita juga dapat bersama dengan para nabi, para rasul, dan kita juga tergolong dalam golongan orang yang melaksanakan Islam dalam kehidupan kita seharian. Jadi sekali itu untuk malam ini, mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal ladzina
حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.